sampai Khadijah menjadi seorang peniaga yang terkaya di masa itu, masa Nabi umur 20-an. Jadi kalau itu kena ubahlah sikit persepsi kita kepada Nabi, bagi yang mengatakan Nabi itu tak reti baca, tak reti tulis. Jadi dalam sejarah Sirah Nabawiyah menulis, Nabi menulis surat kepada tidak kurang 300 kepala negara kafir supaya masuk Islam. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu kekal dalam agama asal, tapi adalah kamu bayar jizyah. Kalau kamu tidak mahu juga kedua-duanya, bersedialah untuk diperangi. Orang dulu kalau kata Islam, tak boleh perang. Dan siapa tentera Islam buat? Tentera Islam buat zaman dulu. Habis. Maka la yuridu hadatsal akhirah nazid lahu hadhi, wa man kana yuridu hadatsad dunya nuhtihi minha. Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki dengan amal usahanya akan faedah akhirat, kami akan memberikan untuknya tambahan pada faedah yang dikehendakinya itu. Dan barang siapa yang menghendaki dengan amal usahanya akan kebaikan di dunia semata-mata, kami akan berikan kepadanya daripada kebaikan dunia itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang ini Allah buat, sebaliknya mereka lah yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Kita jangan tanya pasal orang kafir kaya-kaya, orang Islam perlu kena tindak. Sejak dulu lagi Islam kena tindak, bukan sejak dulu, baru-baru ni yang kena tindak. Dalam 100 tahun terakhir ini, punca dia cuba kita lihat sejarah Nabi Musa AS menyelamatkan kaumnya daripada belenggu kebudak-budakan oleh Fir'aun di Mesir. Pada masa Nabi Yusuf AS menjadi menteri besar Mesir, beliau dan keluarga disanjung tinggi oleh orang-orang Mesir, oleh Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa zaman Nabi Yusuf amat menghormati Nabi Yusuf. Dia adalah ketua menteri. Hari ini kita kata Perdana Menteri ya, cuma namanya Yusuf, bukan Mahathir. Jadi keluarga Nabi Yusuf ini dihormati. Kenapa? Karena dia mengamalkan agamanya dengan bersungguh-sungguh. Maka orang hormat golongan ini sampailah kepada anak-anak mereka, adik-beradik mereka, digelarkan mereka ni kaum Yahudi. Mengambil sempena anak Nabi Yaqub yang sulung, anak Nabi Yaqub lelaki yang sulung namanya Yahuda. Dari Yahuda itu datang Yahudi. Maka semua keluarga Nabi Yaqub ni digelarkan Yahudi. Kalau tuan-tuan jumpa Bani Israel, maknanya anak-anak Nabi Yaqub. Yahudi iaitu ketua keluarga Nabi Yaqub. Ambil sempena nama Yahuda, anak sulung dia. Jadi Yahudi, Bani Israel itu sepupu. Pada dasarnya sepupu, tak ada beza. Pada luar itu sepupu, tak ada beza. Kemudian bila Nabi Yusuf wafat, Nabi Yaqub wafat, generasi yang pertama ni wafat pula generasi yang kedua, baru generasi yang ketiga, keempat, mereka tinggalkan agama. Mereka dah mula jadi rock and roll. Ada nak jadi ada yang nak jadi pengikut penyembah berhala, ada yang buka profesi jadi penyanyi, ada yang profesi dia tak nak pergi beribadah dah, nak cari dunia. Akhirnya mereka tinggalkan ajaran Nabi. Bila mereka meninggalkan ajaran Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, akhirnya Allah Ta'ala balakan mereka. Inna Allah la yughayyiru biqaumin
Sungguhnya Allah Ta'ala tak mengubah nasib satu kaum. Kaum itulah yang mengubah. Ini maksud ni, iaitu orang Yahudi ni bukan Allah yang ubah dia jadi membangsat di Mesir, jadi kafir, jadi murtad. Ya, mereka sendirilah yang mengubahnya. Tuhan dah beri nikmat dah. Siapa? Tuknya Nabi, ayahnya Nabi, keturunan Nabi, tapi dia abaikan kenabian keturunan dia. Nak jadi roh sangat, langsung jadi bangan. Akhirnya terhina orang Yahudi ni di Mesir selama lebih kurang 400 tahun. Jadi budak-budak hamba abdi. Jadi hamba abdi, jadi penyanggap-penyangun. Sebut kata Yahudi, orang cukup benci. Itu asalnya orang benci Yahudi bila mereka tinggalkan agama. Jadi sejarah menunjukkan bila kita tinggal agama kita akan ditindas. Jadi Islam, orang Islam kita hari ini ditindas. Kenapa? Karena tidak mahu menghukum Quran. Karena tidak mahu menghukum hadis, hukum Islam. Itulah kita ditindas oleh orang kafir. Jadi penindasan itu berulang seperti mana pada zaman sebelum datang Nabi Musa alaihissalam. Bila datang Nabi Musa alaihissalam, bagindalah yang menyelamatkan kaum Yahudi. Masa itu dah lebih 600,000 orang. Bawanya kaum menyeberang laut. Dia selamat mereka sampai di Madian. Diselamat dan menyelamatkan kaumnya daripada kuku besi Fir'aun. Kita ni siapa nak selamatkan kita? Dalam hadis Tirmizi dia kata Al-Mahdi, Al-Muntazar dan Nabi Isa alaihissalam. Selagi tak turun dua orang itu, kita ni akan ditindas. Namun jangan kita relakan kita ditindas. Kita wajib berjuang. Siapa yang rela dia ditindas, menjadi balanci mereka, menjadi tali baut mereka, maka tempatnya lebih hina daripada penindas-penindas, iaitu mereka akan diletakkan dalam golongan kaum munafikun. Walhamdulillah. Dalam hadis Tirmizi dia kata penggerak agama ini akan ada sepanjang zaman, walaupun mereka tak dapat mengalahkan kaum kafirin, namun di sisi Allah mereka berjaya. Ya, mereka berjaya. Yang kita kata orang yang gugur syahid itu mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Allah. Ya, buka surah An-Nisa. Baik, habis cerita. Kita sambung ya. Sebelum kita sambung, saya nak menjawab sedikit satu soalan yang dihantar ke handphone saya baru-baru ni. Saya nak tuliskan yang banyak, saya tak reti. Bukan tak reti, saya tak. Kadang-kadang kekurangan masa. Kadang-kadang solatul mai saya tengah pegang steering. Jadi bila dah pegang steering, tak reti nak. Ada orang dia pandai, tangan ni pegang steering, tangan ni pegang handphone. Lepas tu kita buka tu balik. Jadi saya tak mahu lagi tua, bisa orang tak mahu. Jadi kalau tengah drive memang cerita dia banyak sikit-sikit jawab dulu. Tak kisah siapa tanya pun saya jawab. Pasal apa? Tangguh-tangguh kita kena berjaga lah, artis tangguh. Soalan dia apa dia? Soalan dia pelik sikit ya. Pelik tengah orang, tak pelik pergi tengah orang. Pelik dia apa dia? Soalannya tu macam mana? Bunyinya lebih kurang lagi. Adakah memakai kurda hingga menutup dahi itu dilarang kerana menutup kalimah syahadah? Dia kata ada orang kata lagu tu. Baik. Mungkin orang yang berkata ini mendengar dari khabaran yang tidak tepat, ataupun dia membaca kitab yang dia tak berguru. Itu kita mengaji dengan cikgu. Memang ada dalam kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Madini.
seorang ulama besar Indonesia yang pernah belajar di Malaysia dan kemudian mengajar di Masjidil Haram. Dia kitab yang terkenalnya Penawar Bagi Hati, Perisai Bagi Sekalian Mukallaf, dan berbagai-bagai kitabnya lain yang akhirnya diharamkan oleh kerajaan Wahabi Arab Saudi pasal dia ahli sunnah. Namun kita sanjung tinggi ini Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, seorang ulama Melayu yang berwibawa, yang adil pada suatu masa dahulu. Ramai ulama-ulama Melayu yang pergi ke Mekah belajar dengan dia. Ya. Jadi sezaman dengan Tok Penali Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Baik, nak cerita sikit. Ada kitabnya yang menulis dia tidak boleh memakai topi bercepiu. Barang siapa memakai topi yang bercepiu, maka hukumnya murtad. Kata siapa? Dia kata kerana tasyabuh bil qaumi, tasyabuh bil kafirin. Ambil hadis Nabi kata wa man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka masuklah ia dalam golongan kaum itu. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, pakai topi cepiu tak boleh, tapi bukan kerana menutup kalimah syahadat dina'i. Itu tambahan juga. Yang dikatakan tak boleh sebab tasyabuh bil kafirin. Kafirin mana? Masa tu zaman bintang 3. Masa kedua fatwa tu zaman bintang 3. Ya. Zaman bintang 3, zaman kapi-kapi dia pakai topi cepiu. Jadi masuk Syekh Abdul Qadir jadi memakai cepiu itu jadi murtad, bukan pasal menutup kalimah syahadah, tapi kerana menyerupai kafir bintang 3. Kita dilarang menyerupai kafir. Dan juga nak bagi semangat jihad pada orang Islam, jangan kamu bersekongkol dengan mereka. Kita berjuang membebaskan negara daripada belenggu pokok kafir. Itulah asal bantuan dia tu. Tak nak bagi kita sekumpul dengan dia. Jadi sekarang ni bintang 3 dah tak ada. Yang ada 5 bintang. Jadi kumpulan bintang 3 tu dah tak ada dah. Jadi pakai topi tadi hukumnya apa? Hukum jadi harus lah. Ya, jadi harus, tak salah lah. Tapi itu tutup kalimah syahadah. Bukan kali dari kita ada kalimah syahadah. Ini kena cerita Pak Tasawuf. Dalam diri kita ni ada 7 perkara yang berhubung. Allah ini wahdaniyah. Wahdaniyah Allah, zat Allah tak berhubung dengan sesuatu. Kita ni fardun. Satu kita ni berhubung. Wahdaniyah Allah, wahdaniyah fardun sama mana? Fardun pun satu, wahdaniyah pun satu. Wahdaniyah Allah, dia tak berhubung dengan sesuatu. Fardun kita ni atau wahdaniyah kita ni, kita ada satu berhubung. Yang pertama jasad. Jasad kita di atas sampai ke kaki ada banyak mana berhubung. Rambut berhubungan kulit dengan kepala dalam otak semua sampai ke kaki tak ada lagi kan. Ya. Urat kita saja ada 6,326 kan. Itu kata Mukamah 6,326 urat. Bila dikira tanya Mukamah. Berhubung pula dengan tulang, dengan darah, dengan daging dan berbagai-bagai hubungan. Itu baru jasad.
Allah tak berhubung pada itu. Kemudian itu jasad berhubung pula dengan nyawa. Nyawa berhubung dengan roh. Roh berhubung dengan rohani. Rohani berhubung dengan nur hakikat zahir. Nur hakikat zahir pula berhubung dengan nur hakikat batin. Kemudian berhubung dengan wahdah. Ada 7 hubungan. 6 tadi ni jadi makmum, wahdah jadi imam. Dalam sembahyang itu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami itu siapa? 7 tadilah. Lepas tu sembahyang seorang, jangan terjemah kata aku, salah. Ayat Quran kata kami, kita pandai-pandai terjemah aku. Salah. Jangan ubah-ubah ayat Quran. Bisa. Itulah makna kami dalam sembahyang tu. 7 ni lah. 6 tadi jadi makmum, mak imamnya wahdah. Wahdah tu di mana? Wahdah tu di sini. Kata ulama ma'rifatullah. Di dalam kita ni ada wahdah. Wahdahu la syarikalah. Allahu la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Ini wahdah kan? Tempatnya di sini. Katanya, kata ulama sufi, ulama alif billah, orang kasyaf. Jadi sebab itulah orang berfaham, jangan pakai topi, tutup kalimah syahadah. Habis itu kalau orang sejuk pakai tutup selalu mutar. Habis mana tutup? Tak boleh kan? Tidur malam dia buka sikit lagi. Tutup. Tahu dulu. Itu tak masuk akal. Jadi pakai topi cepi itu tutup kalimah syahadah. Mana istimbat habis wallahu a'lam. Maka disambung lagi pula orang perempuan tak boleh pakai burdah sampai tutup dari tutup kalimah syahadah. Jadi lagi tak mahu pakai. Mana istimbat dia? Itu asal dapat ulama tasawuf. Dan kalau orang Arab bukan kata lelaki perempuan, bukan kata perempuan. Orang lelaki naik kuda nampak mata dia duduk. Ya, cuba baca sejarah sahabat-sahabat. Paling awal dia jadi ketua perang, dia arahkan tenteranya. Nampak mata dia semua duduk. Nampak? Adakah haram tutup kalimah syahadah? Itu saya tanya main mana? Istinbat tu main mana? Jangan sampai kita mereka-reka barang yang tiada. Man ahjasa bi amrina hadha wa huwa raddun. Kata Nabi, barang siapa mengadakan perkara yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Jangan sampai menyusahkan orang. Ini yang nak pakai topi tak boleh tak? Beli topi helmet, cekok depan orang, cekok takut pun tak. Ya, jadi jangan tak payah tutup, tak payah buka, pakai tu. Ya, sekurang-kurangnya menyelamatkan mata dia kena panas, kan? Itu jadi tak sampai menjadi murtad. Jadi faham masuk kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Madini. Jadi tutup itu bukan sebab tutup kalimah syahadah. Tutup itu kerana tasyabuh bil bintang 3. Bagi bintang 3 yang ada itu yang dia kata tak boleh. Bukan sebab tutup kalimah syahadah. Jadi kalau ada kata untuk menutup kalimah syahadah, mana istinbatnya? Ya, jadi saya sebut tadi itu kalimah syahadah yang dimaksudkan itu ialah wahdah pula. Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdah duduk di sini jadi imam. 6 yang lain. Itu dalam bicara ilmu tasawuf. Ya, dalam bicara ilmu tasawuf. Kalau tak ditutup, ada wahdahu la syarikalah, baju pun tak boleh pakai. Pasal dalam hati ada Allah. Ma bi qalbi ghairullah. Ya. Dalam badan kita ni ada 6 lagi perkara. Dinamakan lataif. Lataif daripada 7 jadi daripada 7 perkara tadi. Yang tulis kali dulu. Yang tulis. Yang cukup ada wadahnya. Kita nak, bukan kita kata dia salah, cuma kita nak tanya kepada istimbat. Saya tak mengatakan orang salah. Cuma apa yang saya ngaji kita tunggu lah. Jadi
pada yang bertanya, semoga dapat mengambil pengertian. Ya, makna itu ya. Nak tanya wali nak pula. Sekian tu dia jawab. Allah. Baik, kita masuk seterusnya ya. Adakah berpuasa Allah Ta'ala menjadikan anak untuknya? Jika tidak berpuasa menunjukkan Tuhan itu ada kelemahan. Untuk menjawab soalan ini, hendaklah dipahami terlebih dahulu mengenai ta'alluq kudrat. Pasal orang kata, pasal apa Tuhan tak ada anak? Kalau Tuhan tu maha berkuasa, tentu dia boleh menjadikan anak baginya. Kenapa dia tak boleh jadi dia ada anak? Dia tak ada isteri, tak ada anak pun ada. Syok dia kata. Ini buat Kristian ni. Memperburukkan orang Islam yang buruk tadi. Masuk Kristian dia pula. Jadi kita nak jawab dia. Kalau kamu kata Tuhan ada anak, dia tak berkuasa menjadikan anak, menunjukkan Tuhan itu lemah. Untuk menjawab soalan ini, hendaklah dipahami terlebih dahulu mengenai ta'alluq kudrat atau pekerjaan kudrat. Ta'alluq kudrat itu adalah kepada sekalian mungkin, yakni pekerjaannya menjadikan ataupun meniadakan perkara yang harus ada. Apa yang harus ada? Maksud Allah. Barang selain Allah itu namanya mungkin. Allah itu tak nama mungkin. Allah namanya wajibul wujud. Kita ni mungkinul wujud. Ya, kita semuanya mungkinul wujud. Allah wajibul wujud. Jadi pekerjaan kudrat itu kepada mungkinul wujud, bukan kepada wajibul wujud. Allah tak jadikan dirinya sendiri. Allah jadikan selain daripada dirinya, iaitu mungkin. Mungkin yang maknanya perkara selain Allah. Apa dia mungkin? Mungkin itu perkara yang harus ada, maka dinamakan mungkin. Kemudian apabila mungkin itu sudah ada, dinamakan makhluk. Apa dia makhluk? Yang dijadikan. Kemudian bila makhluk itu sudah ada, dinamakan pula alam. Apa dia alam? Iaitu alamat. Alamat apa? Tanda. Tanda apa? Tanda adanya Tuhan. Alam ini ada dijadikan oleh Tuhan. Jadi alam ini tanda Tuhan itu ada. Maka setiap alam itu kudusun, iaitu baharu. Ya, alam ini baharu, bukan qadim. Jadi wajib kita boleh tauhid sehingga boleh beza mana qadim iaitu Allah, mana kudus iaitu makhluk. Itu tuntaslah ilmu tauhid. Baik. Jadi kalau kita kata tadi ta'alluq kudrat itu kepada sekalian mungkin, tidak kepada yang wajib, yakni perkara yang berkaitan dengan zat Allah, dan yang mustahil, jadi perkara yang mesti tak ada pada hak Allah. Artinya pekerjaan sifat kudrat itu ialah mengadakan mungkin perkara yang harus ada dan meniadakan mungkin. Ia tidak kepada mengadakan yang wajib, seperti anaknya, anak Tuhan. Jadi perkara yang berkaitan dengan dirinya, itu namanya syirikul bari. Dia tak buat kerja tu. Ada anak berarti Tuhan itu seperti makhluk juga, iaitu tertolaklah laisa kamitslihi syai'. Maka mustahil Allah menyerupai makhluk. Arti mustahil iaitu perkara yang tak masuk akal atau perkara yang menyalahi kaedah. Umpama kita berkata 2 campur 2 4, kita tidak berkata 2 campur 2 6, kerana ia mustahil dan menyalahi kaedah matematik. Dengan itu Allah Ta'ala tidak menjadikan anak baginya, bukan bermakna ia lemah atau tidak berkuasa, tetapi menyalahi kaedah, yakni menyalahi kaedah ketuhanan. Macam mana kita kata 2 campur 2 4, kita tak kata 2 campur 2 6. Kalau orang tanya kenapa 2 campur 2 tak boleh jadi 6, kita kata apa? Menyalahi kaedah matematik. Begitulah kenapa Allah tak jadikan anak baginya.
kerana menyalahi kaedah ketuhanan. Allah itu wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Esanya tak berhubung, tidak ada daun, tidak ada tasalsul, tidak ada pusingan, tidak ada salah silap. Ya, itu kata wahdaniyah Allah. Tak macam kita ni fardun. Satu kita ni ada pusingan, ada pula salah silap, anak cucu cicit dan sebagainya. Maka Allah tidak menjadikan anak bagi dirinya, bukan bermakna ia lemah, tapi kerana menyalahi kaedah ketuhanan. Macam mana bomba tapi tangkap nyamuk, dia ditangkap ular. Pasal apa dia tak ditangkap nyamuk? Menyalahi kaedah kebombaannya itu. Begitu juga polis, dia tak pergi padam api. Kerana pasal apa? Kerana menyalahi kaedah kepolisiannya itu. Begitu juga dengan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Pasal apa? Perdana Menteri tak tahu main bola. Wakil Malaysia jadi keeper. Tengok pun gelap lagi. Apa yang akan mahir jadi keeper? Gelap. Jadi menyalahi kaedah keperdanaan kementeriannya itu. Ya, maka dia kena mempertahankan keperdanaan kementeriannya itu. Jangan main bola wakil Malaysia untuk sihat badan tegak. Jadi setiap orang ada hujur. Dia tak akan buat benda yang bukan dia kerja dia. Ya. Begitulah maknanya menyalahi kaedah ketuhanan. Kalau dijadikan anak baginya, jadi Allah Ta'ala jadi tidak jadikan anak baginya, bukan bermakna ia lemah. Jadi kalau orang tanya, dia boleh tak jadikan anak? Ataupun adakah Tuhan tak boleh jadikan anak? Boleh tak Allah nak jadikan anak baginya? Jawapannya sama. Jangan tanya boleh atau tidak, itu menyalahi kaedah ketuhanan. Ya, kerana pekerjaan Tuhan pada menjadikan atau meniadakan suatu hanya kepada mungkinan, hanya kepada mungkin wujud, bukan yang wajib wujud. Jadi faham makna ta'alluq kudrat itu. Sebab itu kena menjadi tauhid, kena faham kudrat, kena faham ta'alluq kudrat. Kena faham Allah Ta'ala bersifat kudrat, kena faham apakah pekerjaan kudrat itu. Sebab tak faham pekerjaan kudrat pula, ya, orang jadi mereka Tuhan itu tiga, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak dan sebagainya. Mereka tentang Tuhan yang tidak menasabah. Baik, muatam. Ada nak tanya? Baik, tuan-tuan, jangan membawa soalan seumpama ini di tempat orang. Boleh dengan kita tanya orang lain, Tuhan boleh tak bagi dia anak dia? Pasal apa? Tuhan tak ada apa? Jangan kita tanya tempat orang, jangan. Katakan penyalon. Penyalon ni boleh lah tanya. Pasal apa? Perkataan yang seperti ini menimbulkan ibham di kalangan orang awam. Apa ibham? Kesamaran. Akhirnya mereka jadi buta, mereka jadi longgar tauhid, longgar keimanan. Sebab apabila tak dapat jawapan yang sebenar. Dan memang kata dia kopi sama-sama mau, sama-sama tak sedih. Tu kan jawab pakai agak-agak gamak-gamak, ya. Gamaknya. Gamaknya. Gamak-gamaknya. Itu lama-lama dia kata, siapa kata Tuhan tak ada anak? Ini tak tepat saya tu kan. Gaji saya makan kedai kopi, akhirnya dia kata Tuhan tu ada anak. Oi, mana anak? Itu ia anak. Masya Allah. Murtad orang cakap lagu tu. Ya, tapi di kampung saya hanya orang dulu, zaman-zaman dulu lah. Zaman jahil-jahil dulu lah. Sebab saya menunjukkan Allah masjid Isya Maghrib dia dah. Saya dah. Masjid pula buat dengan duit loteri kebajikan masyarakat.
yang dulu kata kalau dosa air kampung kata. Itu kan. Dulu kat ayahnya. Sampai sekarang masih ada lagi banyak lagi masjid-masjid yang dibina dengan duit kebajikan masyarakat. Tahulah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita buat soalan-soalan macam ini tempat selain daripada majlis hukumnya adalah Arab, takut orang mempersetilkan kamu, orang mempersetilkan Tuhan. Contohnya apa lagi ya? Yang kita baca. Jangan membawa soalan seumpama ini di tempat awam selain majlis ilmu bagi penyempurnaan faham. Ditakuti kesamaran faham, iaitu ibham oleh orang awam dan dipermain-mainkan. Hanyalah persoalan ini dipaparkan bagi menjawab ucap kafir atau ahli bid'ah. Ukurlah ada orang bid'ah tanya kita, orang tanya lagu ni semuanya tadi berbid'ah. Maka kita jawab lebih kaya bagi dia hilang rasa keliru. Kadang-kadang dia tanya, ada tak Tuhan tak tahu? Ada tak benda yang Tuhan tak tahu? Hang kata Tuhan tahu semua. Ada tak benda yang Tuhan tak tahu? Fikir kalau dia tahu apa yang Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu dia ada anak. Tuhan tak tahu dia ada anak. Apa dia ibadah lagi? Memang ada tak tahu dia ada anak. Pasal dia bukan ada anak. Ada tak Allah. Betul tak benda tu? Benda tu betul. Tapi cakap begitu Tuhan. Memang Tuhan tak tahu dia ada anak. Pasal memang dia tidak ada anak. Tapi cakap begitu tu haram. Pasal apa? Seolah-olah berkata ada benda yang Tuhan tidak tahu. Jadi haram. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dipermain-mainkan oleh orang-orang yang mengaji tunggu hati apa. Ni masalah ni. Menang lagi tak ada habis. Ada bahasa tak habis, cikgu mati. Jadi masalah ni jangan kita fikir kurang dan tak habis. Kadang-kadang jadi bersungsung, kadang-kadang jadi murtad. Allah Ta'ala maha mendengar. Ada tak benda yang Tuhan tak dengar? Nampak? Jangan bertanya lalu tu. Dalam majlis ilmu dakwah sekadar kita nak tahu apa jawapan kukuh ada tadi tanya kita berbida'ah tanya kita. Ini kan banyak orang suka mempermainkan Tuhan. Ada yang kata ada yang kata Nabi pun tak sempurna. Masalah ini Nabi pun mungkin janji Jelek-jelek orang tak model jelek. Nabi mungkin janji Ya Allah ya. Jangan kata lagu tu. Kita wajib berantekad Nabi itu ahsanul khaliqi, sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Tak ada orang lain. Sampai kita ni baca Quran, bukan kata kita saja disuruh berselawat ke atas Nabi. Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Hari ni Wahabi pun dah selawat dalam istana dia. Ini Wahabi Malaysia kita kan. Wahabi orang Saudi zaman Salman dia dah panggil orang mai selawat dalam istana dia. Wahabi Malaysia yang kita kan juga. Kalau mau ada lebih sejuk pada kuah pula. Baik kami. Ada nak tanya? Ustaz, Ya. saya rasa mungkin sebab ni kadang-kadang macam waktu sesuai kita cakap dengan budak-budak ini, mungkin saya rasa mungkin pada pendapat saya boleh tak kalau kita gunakan dari dalam Quran macam katakan pasal anak Tuhan tadi digunakan macam dari surah Al-Ahad. Jadi kita kena yakin apa yang firman Allah SWT dalam surah Ikhlas tu. Jadi kita kena yakin. Macam mana nak faham, Allah yang bagi faham. Sebab kita memang kalau orang tanya lagi, kita nak jawab pun jadi kita pun kita tak tahu nak jawab.
Sebab jadi bukan memang kalau saya sendiri pun memang bukan bidang saya pun tak ada pasal tauhid. Tauhid kan, jadi kalau orang tanya-tanya muskil juga kalau ada anak-anak kita duk tanya kita pun susah nak jawab. Mungkin kita boleh bagi tahu dalil kalau Allahu Ahad tu maknanya Allah tak ada anak dan Allah tak diperanakkan. Macam tu je maknanya. Yakin macam tu je. Sebab kalau orang mungkin kuri takut dia jadi susah nak jawab lagi. Takut kita pula yang tak boleh jawab. Baik, sebenarnya dari Quran ini sudah masuk tulis kat bab belakang, cuma tu ada lambat sikit. Sebab mungkin time ni yelah, mungkin anak saya pun ada kan. Saya tak tahu, sebab saya terpaksa ikut orang yang tak ikut. Saya tak ada nak kosong, boleh pergi ke orang ikut lah. Dia kena kena ikut tuan, saya kena buat tak boleh buku surat 150. Jadi orang lama kata, Ustaz ni untuk pergi Ustaz, boleh Ustaz tak perlu buat kan. Jadi yang mana yang ada dia nak Ustaz boleh pergi dia pula. Jadi kalau saya tengok buku surat yang belakang, memang saya pun ada Quran. Yang Quran ada. Cuma kita dalam ahli sunnah wal jamaah, kita ada dua dalil. Satu dinamakan dalil naqli, satu dalil akli. Ataupun kita kata dalil ijmali dan dalil tafsili ya. Kalau kita kata dalil akli, dalil naqli itu ayat Quran. Kita ni apabila ditanya kita jawab yang Quran dulu. Pasal dalil Quran itu dalil muhtamad. Dalil akli, dalil dhaif. Dalil yang kedua, bicara yang kedua. Sebab tu saya pilih dulu semua dalil Quran. Kita bagi dalil muhtamad dulu. Dalil Quran dulu. Dalil akli, dalil Quran, dalil muhtamad. Jadi bila orang tanya, kita jawab pakai dalil Quran dulu. Nah itu anda kita menyatakan tauhid pada manusia. Kemudian bila kita dah terangkan dari Quran, barulah kita terangkan dari akli. Itu susunan ulama-ulama sejak di zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sampailah ke zaman kita. Ya. Cuma ya macam saya kata tadi ya, tuan-tuan bagi juga lepas kita belajar Quran. Kita maaf ya, kita maaf kalau tuan-tuan ada buat macam mana. Jadi bila tengok dalam buku tu ada yang Quran, dari ayat Qurannya tu. Cuma kita tambah dari akal sebab ambil tradisi ulama ahli sunnah wal jamaah dia itu. Ya, dia pakai dari Quran, ya, ditambah dari akal. Pasal apa? Pasal model kita nak kenal Tuhan akal. Kalau orang tak berakal tak dinamakan majlis, dia tak dinamakan akil. Jadi tak wajib belajar, matinya pun selamat masuk syurga. Tapi orang yang berakal, dia wajib belajar, dia wajib kenal Tuhan. Jadi itulah hikmahnya ulama-ulama tauhid. Bila cerita tentang tauhid, mana tempat kena pakai itu? Ada. Tauhid ialah ilmu mantik. Mantik ialah ilmu akal. Akal ialah falsafah. Iaitu datangnya itu daripada akal. Sebab itu dalam tauhid banyak menggunakan teori-teori akal. Tapi dia tidak menolak Quran. Bahkan dia letakkan Quran itu sebagai dalil yang utama. Akal ini sebagai dalil kedua saja. Jadi kalau boleh faham dari Quran macam para sahabat dulu kan. Kisah zaman Nabi dulu. Nabi tak payah pakai akal. Tak payah datangkan dari akal. Bukan tak pakai akal. Tak payah datangkan dari akal. Cukup membaca Quran. Sebab Nabi itu murabbi. Perkataan Nabi terus masuk ke dalam hati. Tak melalui niat. Ibaratnya ni pintu dah sudah terbuka, terus masuk ke dalam hati sahabat. Bila Nabi cakap, terus mereka jadi ahli bidah. Sebab dia murabbi, dia bercakap terus ke dalam hati. Bila datang tahun-tahun selepas Nabi sudah tiada, umat sudah jadi berpecah kerana ketiadaan murabbi. Maka orang mengandai-andaikan Tuhan itu begini, mengandai-andaikan ayat Quran, baca ayat Quran tapi tafsirnya sendiri. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan di atas langit, Tuhan di atas arasy.
Yadullah di pokok air. Oh Tuhan ada tangan rupanya. Bi'akhirina. Oh Tuhan ada mata rupanya. Tuhan duduk di atas aras, kakinya di atas kursi. Sudah. Ya. Jadi tidak orang baca ayat Quran, tapi tafsirnya agak jauh daripada yang sebenar. Itulah punca pada tahun 300 Hijrah, ya, Imam Abu Hasan Sy'ari mengeluarkan satu kaedah memahami Quran dengan akal, iaitu dengan mengeluarkan ilmu alat. Nak faham Quran kena ada ilmu alat katanya. Tak boleh pakai zahir makna, tak boleh transisi. Itulah datangnya ilmu tauhid ini dari Quran ataupun dalil akal dan dalil alam, iaitu dalil akal. Sebelum itu tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tak payah nak fikir banyak. Dia sebut qul huwallahu ahad, semua sahabat yakinnya. Tak payah pakai nak apa dalil Tuhan itu satu. Tak payahlah. Pasal apa? Nabi ini murabbi, dia cakap terus masuk dalam hati. Ibaratnya akan terbuka, masuk terus dalam hati. Kita sekarang ni tak ada murabbi itu. Dia masuk ke akal tu, akal proses dulu. Munasabah dengan dia boleh hantar kaki. Tak munasabah dia munasabah, tak hantar kaki. Jadi sebab tu kita ni ilmu tauhid ada dari akal, ada dari Quran. Jadi saya tulis kitab saya ni merujuk kepada kaedah susunan ulama-ulama dahulu mengarang kitab tauhid. Bukan saya kata-kata ini tidak berubah-ubah. Ada soalan? Lagi ya, tak ada. Dia soalan. Dalam diri sama. Kemudian. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung minggu yang akan datang. Ya, segala salah silap saya, kesalahan saya, mohon keguran dan nasihat insyaAllah. Kemudian katanya nanti insyaAllah minggu depan kita sambung antekok yang salah mengenai usaha dan ikhtiar. Bila akhir Allah. Ustaz, nak tanya sikit dulu tak? Jadi kalau macam kita belajar tauhid untuk nak dalam tujuan kita nak tingkatkan iman kita, adakah dengan ilmu tu macam mana dari segi macam mana kita punya tahap keimanan tu, adakah cukup dengan belajar ilmu tauhid ataupun macam mana untuk kita nak pastikan iman kita ni kalau kata Nabi kata iman kita turun naik kan, kita keluar masuk. Jadi adakah cara ini dengan belajar ilmu tauhid ataupun macam mana sebenarnya? Banyak. Dia tauhidnya tempatnya di dalam hati. Tauhid itu di dalam hati. Macam kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak melihat kerupakan kamu, tapi Allah Ta'ala melihat di dalam hati kamu. Di dalam hati itu ada apa? Hati yang mana? Maka kata ulama-ulama Islam, terutama sekali ulama-ulama tasawuf, masuk hati itu bukanlah sekeping hati itu, bukan sekeping hati di bawah lari, bukan. Masuk kata hati itu ialah jantung yang mengempang darah, ya, mutuatan darah sekeping itu darah itu hati yang mengempang darah. Maka disebutkan lagi pula dalam sebuah hadis yang lain, banaitu bi batni Adam qasran wa bi qasri sadran wa bi sadri qalban wa bi qalbi syaraban wa bi syarabi labban wa bi labbi sirran wa bi sirri ana. Kata Nabi kata firman Allah Ta'ala yang dikisahkan, firman Allah Ta'ala, telah aku jadikan dalam rongga anak Adam itu satu mahligai.
Malaikat maksudnya itu adalah jantung tadi. Itu yang zahirnya jantung itu malaikat. Itu maksud kita malaikat. Dalam malaikat itu ada 5 pintu. Iaitu 5 pintu yang duduk tersembunyi. Yang pertama sudur, yang kedua qalbu, yang ketiga fuad, yang keempat syarab, yang kelimanya lambu. Baik. Nabi kata, Syekh Abdul Qadir Jalani menerangkan ya, kata Nabi itu, sudur itu tempat menerima ilmu. Sudur itu tempat menerima ilmu. Kita belajar tauhid, ya, kita belajar ilmu apapun, terbuka pintu yang bernama sudur. Namun kerja sudur yang sebenarnya ialah tempat terbitnya iman. Tempat terbitnya iman. Iman tak akan sempurna kalau hati yang kedua tak terbuka, iaitu qalbu. Maka qalbu itu bila dia terbuka, maka terbitlah Islam. Barulah sinonim. Ada iman, ada Islam. Ada keyakinan, ada amalan. Ya, ada keyakinan, ada amalan. Namun ada keyakinan dan ada amalan tidak sempurna kalau masih ada syirik dalam hati. Maka mestilah mengemaskan tauhidnya, iaitu dengan jalan membukakan pintu hati yang ketiga, namanya fuad. Pintu hati yang ketiga ni namanya fuad, darinya terbit tauhid yang benar. Hilangkan segala syirik. Syiriknya ada 3. Syirik kopi, syirik hafal kopi, syirik jari. Ya, paling besar syirik jari ya. Syirik jari. Kemudian syirik kopi, syirik hafal kopi. Jadi Quran ni bila terbuka, 3 syirik ni sudah tidak ada. Maka berjalanlah dia kepada Allah. Kemudian tauhid saja ada, belum sempurna kalau belum ada kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu akan timbul bila hati yang keempat itu terbuka, iaitu syarab. Bila terbuka pintu hati yang bernama syarab, maka barulah ilmu tadi yang diamalkan dengan tauhid tidak mensyirikkan Allah, timbul mahabbatullah, timbul kasih kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah Ta'ala bukan semata-mata dengan menuntut ilmu, tapi kena keterbukaan hati yang keempat. Maka apabila keterbukaan hati yang keempat itu sudah berjalan, semoga terbuka pula hati yang kelima, iaitu lambun. Lambun ni apa dia? Lambun ini iaitu tempat rahsia. Rahsia apa ya? Rahsia ma'rifatullah. Itu dikatakan dalam hati itu ada Allah, ma'fi qalbi wa Allah. Jadi lambun itu terbitnya sir. Sirnya apa dia? Perjalanan kerohanian menuju ma'rifatullah yang sebenar dan yang tertinggi, di mana membuatkan hatinya sentiasa ingat kepada Allah, seperti mana disebut dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Dia kata, dan orang-orang yang mengingati Allah tak kala duduk, tak kala berdiri, tak kala berjalan, dan tak kala berbaring. Berbaring itu mana tidur lena, pun hati dia tetap ingat kepada Allah. Iaitu apabila terbuka 5 pintu hati tadi, iaitu dia sudah ada sir. Mata kepalanya tidur, tapi lampunya sir. Sirnya apa dia? Mengembara. Dia alam Robbaniyah, menyebabkan dia tak pernah tidur. Roh kita tak tidur tuan. Yang tidur ni jasad, roh tak tidur. Roh dia tak akan binasa, roh dia akan kekal selama-lamanya. Roh dia tak akan binasa, roh akan kekal macam mana syurga kekal. Roh dia tak akan binasa macam mana neraka kekal. Orang kafir kekal dalam neraka bersama dengan rohnya. Orang mukmin kekal dalam syurga bersama dengan rohnya. Begitulah roh kita tadi kekal, dia tak tidur. Dia tak letih roh ni, yang letih ni jasad. Kita tidur, dia tak tidur. Kita tidur tu sebab dia keluar sebenarnya. Ya, pada diri kita ni ada 2 roh. Roh yang qazah dengan roh
hayat. Bila kita terlena, maknanya roh dia qazah, kita keluar. Bila dia balik, kita jaga. Bila dia reda, bila kita mula baca kitab. Bila dia balik, bila dia habis, bila dia tak. Tapi kalau dia keluar tak balik, besok membaca talqin nanti. Itu nama roh hayat dah keluar. Itu bicara ulama. Jadi macam mana cara kita macam soalan tuan tadi ni, adakah tauhid itu semata-mata dengan ilmu? Kalau kita kaji perjalanan tauhid itu melalui 5 tingkatan hati tadi, bermakna dengan ilmu semata-mata tidak. Ilmu hanyalah teori. Ibarat teori tukang kayu. Teori tukang kayu. Dia belajar teori tapi tak pernah pegang ilmu. Agak-agak dia belajar habis satu buku, semua dia buat rumah dia buat. Mengelak dia pegang lagi, dia siap dia buat macam ni. Pasal apa? Dia tak pernah buat. Dia cuma ada teori, tak ada praktikal, tak ada amali. Jadi mana amali dia tauhid ni? Kita belajar ni cuma teori untuk mengenai Allah. Tak semestinya orang yang alim tauhid dia tu wali Allah. Tak semestinya orang yang alim tauhid dia tak mensyirikkan Allah. Terkadang dia lagi syirik dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Yang terbuka hanya sudut, yang lain itu tertutup. Terbuka hanya sudut saja, yang lain itu tertutup, dia belum selamat sebenarnya. Dia kena ada jalan untuk menyelamatkan dirinya daripada tipu daya dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Empat musuh yang rosakkan ilmu jadi dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Jadi nak menyelamatkan empat tadi ni, dia kena ada jalan dia. Ada ilmu, kena ada jalan. Ibarat ada kereta, kena ada highway. Tuan beli kereta, highway tak ada, jalan tak ada, kereta nak buat apa? Beli kereta, jalan tak ada, itu cokoh untuk tengok. Dia dukun. Jadi beli kereta, kena ada jalan. Baru beli kereta tu jalan. Kalau beli kereta, tak ada jalan, kereta tu tak ada jalan, rosak lagu tu. Kalau mau lebat, kereta biang. Begitulah ilmu. Jadi semata-mata ada ilmu, tidak ada jalan, maka ilmu tadi tidak boleh mendatangkan tauhid yang sebenar. Apa jalannya? Tauhid di bawah bimbingan guru yang mursyid. Begitu disebutkan dalam kitab Qamarul Huda karangan Tun Penari. Jadi setiap ilmu itu perlu mursyid yang membimbing supaya berjalan ilmu tadi sampai ke destinasinya. Jadi nak terbukanya kalbu, nak terbukanya fuad, nak terbukanya syarah, nak terbukanya labun, kena ada tarikat sufi yang dipimpin oleh guru yang mursyid. Maka barulah insya-Allah ilmu yang ada tadi ini boleh sampai ke destinasi. Kalau tidak, seperti orang tadi orang tadi belajar ilmu hilang, kalah kita tuan. Kalah kita, kalah hukum kalah. Ada satu orang yang baca dalam internet, dia khatam Ihya Ulumuddin yang 5 jilid itu lebih 50 kali. Jadi orang Islam ni tanya dia kat mana, dia boleh sebut tempat kita, tapi dia tetap tak ada agama. Ya, pasal ilmu saya. Jadi tuan tanya tadi itu ilmu, ilmu saya tak boleh jadi apa-apa jaminan. Ilmu saja tidak boleh menjamin apa-apa jaminan untuk masuk syurga, melainkan ilmu itu ada tariknya, ada jalan yang menuju destinasi seterusnya, iaitu ma'rifatullah. Ilmu hanya teori, destinasinya arif billah. Ilmu hanya teori, destinasinya arif billah. Jalannya tarikat sufiah dengan bimbingan guru yang mursyid. Begitulah kata-kata ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab seperti Qamarul Huda, kitab Imam Ghazali, Futuhatul Makkiyah, kitab Imam Ibn Al-Arabi, dan Ihya Ulumuddin karena Imam Al-Ghazali, dan berbagai-bagai kitab yang lain disebut itu dalam yang itu yang saya tahu. Wallahu a'lam.